Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita bersama-sama pada hari ini meneruskan bacaan kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masaili Al-Mufidati yang dikarang oleh Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Jadi kita dah selesai membincangkan tentang rukun-rukun wudu, kemudian sunat-sunat wudu. Hari ini kita nak masuk tajuk syurutul wudu, syarat sah wudu. Dengan makna bila gugur syarat-syarat ini, maka wudu seseorang itu tidak sah. Wudu seseorang itu tidak sah. Nah, syarat ini juga merupakan syarat sah mandi. Jadi kita nak bincang ini 15 syarat ini, syarat sah wudu dan juga syarat sah mandi. Wudu itu tak kisahlah sama ada wudu tu wajib ataupun sunat. Mandi itu sama ada mandi wajib ataupun sunat. Naam. Adadu syurutil wudu'i 15 syaratan wa hiya. Syarat bilangan syarat sah wudu yang merupakan syarat sah mandi. Tak, 15 ada 15. Wa hiya yang pertama al-islamu. فلا يصح من كافر لأن الوضوء عبادة تفتقر إلى نية والكافر ليس من أهلها. Yang pertama ialah Islam. Maka tidak sah wudu daripada orang yang kafir. Kerana wudu ini satu ibadah yang perlu kepada niat. Wudu antara rukunnya ialah niat. Sedangkan orang kafir bukanlah ahli untuk berniat. Jadi orang kafir kalau niat tak sah. Bila niat tidak sah, sedangkan niat itu rukun wudu, maka wudu pun tidak sah. Naam, yang kedua, at-tamyizu fala yasihu min ghairi al-mumayyiz li'anna al-wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyatin wa min syurutin niyyah tamyizun nawi. Yang kedua ialah tamyiz. Mesti seseorang tu dah mumayyiz. Maka tidak sah wudu daripada orang yang tidak mumayyiz, budak 1 tahun 2 tahun kan. Lianna al-wudu' ibadatun taftaqiru ila niyah. Kerana wudu' satu ibadah yang perlu kepada niat. Dan antara syarat sah niat ialah mesti orang yang berniat itu mumayyiz. Budak yang tidak mumayyiz tidak sah niatnya. Yang ketiga, an-naqa'u anil haid wan nifas. Mesti suci daripada haid dan nifas. Maka mereka yang tidak suci daripada haid dan nifas, perempuan lah, wudu' yang tidak sah. Perempuan yang sedang haid ataupun perempuan yang sedang nifas, wudu' mereka tidak sah sama sekali. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharah bihaitsu la yakunu hunaka jirbun yamna'u usul al-ma'i ila al-basharah. Yang keempat, mesti an-naqa', sunyi, kosong daripada perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Nah, bihaitsu la yakunu hunaka jirbun yamna'u usul al-ma' ila al-basharah. Sekira-kira di sana tidak ada jirim. Tidak ada zat, tidak ada jirim yang menghalang daripada air sampai ke kulit. Tu. Boleh. Contohnya ada liquid, ada cat. Tak, sisik ikan. Yang tu menghalang daripada air sampai ke kulit. Fayajibu izalatu ma tahta al-adhafir min al-awsakh. Maka saya sebut wajib kita menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku. Wa ma fil muqi wal lihadhi min an-namas. Begitu juga kena hilangkan ni tahi mata, namas yang ada kat sini, Itu kena hilangkan.
Sebab apa? Kalau ada tarik mata, air tak boleh sampai pada kulit. Wa ghairi dhalika mimma yamna'u usul al-ma' ila al-bashara. Dan selain daripada itulah perkara-perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Macam kita sebut tadi, cat, liquid dan sebagainya. Berbeza kalau minyak. Minyak, contoh minyak masak kan. Kalau sampai air jatuh pada anggota kita, sebenarnya air tu kena dah kulit. Cuma dia tidak kekal lama pada kulit, terus dia jatuh ke bawah. Sebab minyak tu sifatnya licin. Jadi air jatuh atas minyak terus jatuh ke lantai. Faham tu? Jadi sebagaimana telah disebut tadi, kotoran di bawah kuku ni kena hilangkan juga. Kena hilangkan juga. Cumanya nombor 2 kat bawah tu disebut wa yu'fa 'anil qalili fi haqqi man ibtuliya bihi kal fallahin wa nahwihim. Wasarraha al-Imam al-Ghazali wa az-Zarkashi bil musamahati amma tahtaha min al-wasakh. Dimaaf kalau kotoran yang ada bawah kuku tu sedikit, nak tahu sedikit banyak ikut uruf masyarakat, orang sekeliling kita. Dimaaf kalau sedikit ada kotoran di bawah kuku, sama ada kuku tangan ataupun kuku kaki, bagi mereka yang diuji dengan kotoran tersebut, seperti tukang kebun. Mak dia dah balik. Seperti tukang kebun ataupun orang yang pomen. Pomen motor, pomen kereta tak, main dengan minyak apa semua tu, jadi kotoran di bawah kuku yang menghalang air sampai ke kulit di bawah kuku. Disebut di bawah ni dimaaf kalau sedikit. Kalau sedikit, itu pun bagi orang yang diuji. Maknanya orang tu tidak diuji, bukan kerjanya tukang kebun, bukan kerjanya pomen, tak kerjanya mengajar di sekolah, maka ketika itu tidak dimaaf lah. Walau bagaimanapun, wasarraha al-Imam al-Ghazali, Imam al-Ghazali secara jelas, begitu juga al-Imam az-Zarkashi mengatakan bil musamahah, dimaaf secara mutlak, atau dimaaf. Kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Jadi di sisi Al-Ghazali dan juga Az-Zarkashi, kalau ada kotoran bawah kuku, ianya tidak menghalang daripada sahnya wuduk, sahnya mandi wajib. Mudahlah. Tapi Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah beliau mengatakan itu pandangan yang lemah dan malah asing, gharib. Wa fihi qaulun indana bil afwi mutlaqan kama zakarahu al-Bajuri. Imam Bajuri ada sebut, ni lagi mudah, dimaaf secara mutlak. Asal saja kotoran bawah kuku sikit ke banyak ke, dimaaf. Kamu tu diuji dengan perkara tersebut ataupun tidak. Kamu berkebun, kamu pomen kereta, ataupun kamu kerja, bukan kerja jenis main dengan benda kotor lagu tu, tanah dan sebagainya, dimaaf juga selagi mana kotoran tu di bawah kuku, tangan ataupun kaki. Jadi pandangan mudah. Kalau kita nak ikut pandangan muktamad, itu yang lebih baik lah. Ada kotoran kita buang dulu, kita pun wuduk dan basuh dengan baik kulit yang ada di bawah kuku tu. Tapi kalau kita nak ambil pandangan yang mudah, lepas wuduk tu ada kotoran di bawah kuku, selesai dah, sah dah wuduk tu. Tu dia. Yang kelima, alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'. Jadi kita dah masuk syarat yang kelima. Syarat yang pertama, untuk sah wuduk mesti muslim. Yang kedua, mesti mumayyiz. Yang ketiga, mesti suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, mesti tidak ada kotoran yang menghalang daripada sampainya air ke kulit. Cuma tengah-tengah ingat ni kita bagi tahu. Contoh kita berwuduk. Lepas berwuduk tersebut, kita dapati ada sisik ikan dekat tangan. Kat sini, sisik ikan. Jadi di bawah sisik ikan tu tak kena air. Lagu mana nak buat? Kebanyakan daripada kita, dia wuduk semula, ataupun dia mandi wajib semula. Sebenarnya benda lebih mudah daripada tu. Macam mana cara nak buat? Kita sebut muka tadi sah dah. Tangan je lah yang tak sah. Tangan mana? Kiri sah dah, kanan tak sah. Tak sah tu pula sebab apa? Sebab kotoran sikit tu, ataupun sebab sisik ikan yang sedikit itu. Maka kita buang sisik ikan tu, kita basuh bahagian bawah tu. Bila basuh bahagian bawah tu, sah dah tangan, sah, selesai dah. Kanan kiri sah dah. Faham tak? Sebab tertib tangan kanan kiri ni sunat. Jadi sama ada kotoran tu kat sini ataupun kat sini, tak kisahlah. Bila kita basuh saja kotoran itu ataupun bahagian yang tak kena air tu, maka basuhan tangan dah sah.
Kemudian kaedah dalam bab wuduk ni disebabkan ada syarat tertib, maka kita sebut nak sah anggota selepas mesti sah anggota sebelum. Jadi selepas tangan, kepala kaki tidak sah sebab anggota tangan tak sah tadi. Tak. Jadi selepas kita basuh tangan tu, kita basuh kepala, basuh kaki, boleh ada. Tu. Kalau benda je kat kaki, kita buang saja benda kotor tu, kita basuh bahagian kotor tu. Selesai dah. Boleh. Faham tu? Nah. Kalau mandi wajib lagi mudah. Sebab mandi wajib tidak disyaratkan tertib. Jadi kalau ada kotoran ataupun sisik ikan dekat peha, buang sahaja kotoran tu, betul basuh dekat bawah tu, selesai dah. Tak perlu mandi semula. Nah. Yang kelima, alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma' bihaythu yaslubu isma al-ma' ka hibrin wa sabunin mathala. Yang kelima ialah, kita baca sampai 6, kita berhenti kejap ada urusan sikit. Yang kelima ialah alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'. Hendaklah tidak ada di atas anggota badan perkara yang mengubah air, bihaythu yaslubu isma al-ma', sekira-kira mengubah nama air, seperti dakwat, sabun dan sebagainya. Syarat ni nak beritahu apa? Mesti ketika berwuduk mandi wajib tidak ada di atas badan kita perkara yang mengubah air. Contoh kat muka kita penuh dengan dakwat, kita pun ambil air sahaja ke berwuduk kerana Allah Ta'ala. Bila air itu kena muka, kemudian jatuh ke tanah, air itu warna apa? Hitam legam. Betul tak? Maka bila air itu hitam legam, kita dah panggil air itu sebagai air dakwat. Ketika itu basuhan pertama itu tidak sah untuk mengangkat hadas. Tidak sah untuk mengangkat hadas. Malah ianya sekadar untuk membersihkan muka daripada dakwat tadi sahaja. Maknanya apa? Kena bilah dulu lah, mudah bahasanya. Bilah dulu. Lepas bilah tu barulah kita berwuduk. Tu. Kat tangan kita penuh dengan tanah. Masa basuh tangan tu, tak, air yang jatuh daripada tangan tu warna coklat. Maka basuhan tu tidak sah untuk angkat hadas. Ianya sekadar untuk membilas. Mana kena basuh balik. Lepas kita masuk bilik air, nak mandi wajib ni, kita pun sabun dulu badan. Satu badan sabun. Maka bila kita mandi tu, air yang jatuh mula-mula tu, kita panggil air sabun. Maka basuhan itu hanya untuk membilas, tidak memadai untuk mengangkat hadas. Maknanya selepas itu kena basuh balik lah. Kena mandi balik. Boleh? Nah, yang keenam, al-ilmu bi fardiyatihi ay an ya'lama man yuridu al-wudu'a anna al-wudu'a fardun. Yang keenam, mesti seseorang tu tahu akan kefarduan wuduk. Siapa-siapa nak berwuduk, dia mesti tahu hukum berwuduk itu fardu. Itu pun bagi orang yang nak sembahyang lah. Kita nak sembahyang, kita tak ada wuduk, maka wuduk tu hukumnya fardu. Maka kita kena tahu benda tu fardu. Tak? Boleh? Kalau kita tak tahu hukumnya fardu, maka ketika itu wuduk tersebut tidak sah. Nah. Okey, kita berhenti kejap, kemudian kita sambung balik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.